pengurusi Masjid Asy-Syarif, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, kesihatan yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir pada pagi ini untuk solat subuh berjemaah. Seterusnya Allah memberi keluangan waktu kepada kita untuk kita sama-sama duduk mendengar ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan demikian hati kita semakin lembut, hati kita semakin tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin hampir, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan segala urusan kita. Ada waktu dan ketika kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, terlupa urusan Allah, terlupa urusan akhirat. Maka bila kita datang duduk rumah Allah ni, ingat, dengar tazkirah, akan datang ketenangan, sakinah dalam hati dan diri kita. Alhamdulillah, kita berada di taman-taman syurga. Tuan-tuan tak perlu pergi ke Madinah Al-Munawwarah untuk masuk Raudhah, sebab pagi ni tuan-tuan berada dalam Raudhah. Inilah dia taman-taman syurga. Cuma Raudhah yang kita masuk pagi ni tak payah berlimpit-limpit, bertolak-tolak kan, berpijak-pijak. Inilah dia taman syurga yang sebenarnya. Kalau duduk tuan-tuan, saya baru balik bulan lepas umrah, masuk Raudhah bertolak-tolak. Ni Raudhah kita pagi ni tenang aja. Boleh sujud lama-lama, boleh datang awal, boleh duduk sejam, 2 jam, 3 jam boleh. Tak ada orang kacau. Itu lebih Raudhah yang ada pada kita pada pagi ni. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab 300 Kesalahan dan Kekeliruan dalam Salat, karangan Salahuddin Ashani. Kita dah berada pada muka surat yang ke-10. Habis muka yang 10, pagi ini kita akan masuk muka surat yang ke-11. Dan untuk kita recap balik, kitab yang kita baca ini pendekatannya adalah pendekatan ulama-ulama salaf. Jadi agak keras sikit dia punya taklik yang dia letakkan, komentar yang dia letakkan. Cuma apabila kita membaca, kita menilai, kita melihat kepada kesesuaian nas itu, kesesuaian dengan negara kita yang mana kita fahami. Pertama, kita meletakkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kemudian kita ini berada di Malaysia, kita ada hukum pemerintah, agama diletakkan di bawah kerajaan negeri. Maka semua elemen-elemen tersebut perlu diambil kira sebelum kita menetapkan sesuatu yang sesuai untuk penggunaan kita seharian, insya-Allah. Kita sampai pada muka surat 11. Sebelum tu saya nak baca sikit. Pagi ni kita disebabkan Deepawali kan, kita bagi Deepawali, saya nak ambil sikit ada bila banyak ditanya berkaitan dengan bagaimana hukum Deepawali ni, dia sebut sejauh mana kita boleh wish atau apa perkataan lain yang tidak membawa meraihkan agama mereka. Ini biasalah musim-musim Deepawali ni. Jadi saya ambil sini keputusan muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal Islam, bagi hal ehwal agama Islam kali ke-78 yang bersidang pada 12 Jun 2007. Ini isu Deepawali ini telah membincangkan hukum orang Islam mengucapkan tahniah dan ucapan selamat bersempena perayaan agama bukan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa ada beberapa perkara yang diputuskan, memberikan kita pencerahan. Mungkin dah tahu, kita recap balik musim-musim Deepawali ni kan. Pertama, apa juga amalan atau perlakuan orang Islam dalam hal-hal yang berkaitan dengan perayaan orang bukan Islam sekiranya melibatkan akidah
atau i'tiqad, seperti mengiktiraf agama bukan Islam atau menganggap semua agama adalah sama, maka ia ditegah oleh Islam. Itu pertama, ini asas pertama yang diputuskan adalah dari sudut pegangan, dari sudut akidah. Apa dia? Amalan kita, perlakuan kita orang Islam dalam hal yang berkaitan dengan perayaan orang bukan Islam, sama depa wali ke apa-apa perayaan yang lain, sekiranya ia melibatkan isu akidah. Akidah maksudnya pegangan, i'tiqad kita, seperti dia boleh membawa maksud mengiktiraf agama yang bukan Islam, atau kita menganggap semua agama adalah sama, maka dia ditegah oleh Islam. Itu jelas yang pertama. Itu tak boleh. Yang kedua, dia kata walau bagaimanapun, sekiranya amalan atau perlakuan tersebut hanya atas dasar kemasyarakatan atau hubungan sosial antara Islam dan bukan Islam untuk tujuan perpaduan, maka ia dibenarkan oleh Islam. Yang kedua apa dia? Amalan ataupun perlakuan, subuh juga disebut amalan ataupun perlakuan, dua benda, tetapi atas dasar kemasyarakatan ataupun hubungan manusia. Dia bukan hubungan akidah, bukan melibatkan hubungan agama, bukan melibatkan hubungan i'tiqad, antara Islam dan juga bukan Islam. Untuk tujuan dia apa? Tujuan dia perpaduan, tujuan dia untuk tujuan kebaikan, maka ia dibenarkan oleh Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia sebut sini, memberi ucapan tahniah, memberi ucapan tahniah dan selamat, atau mengirimkan ucapan melalui kad, atau dia boleh tulis email dengan SMS saja yang ada zaman tu kan, dan sebagainya. Dan sebagainya masuklah kita sekarang ni kan, yang terkini, kepada orang bukan Islam sempena dengan perayaan agama. Okey, perayaan sempena perayaan agama, mereka adalah harus, okey, dengan syarat. Yang ni kita nak tengok elok-elok ni. Dengan syarat dia macam mana? Ucapan itu tidak, pertama dia kata tidak mengiktiraf. Kita tidak mengiktiraf sebab ini dia melibatkan agama, akidah, i'tiqad. Pertama dia kata kita tidak mengiktiraf agama itu. Kedua, kita tidak memuji atau memuliakan agama bukan Islam, serta tidak menggunakan sebarang simbol atau lambang keagamaan mereka dalam kiriman ucapan tersebut. Tiga benda yang kita kena ambil kira. Pertama dia kata apa? Tak mengiktiraf, tidak memuji, dan juga tidak menggunakan apa-apa simbol. So tiga benda ni kita kena pegang. Tiga benda ni kita kena pegang. Bila tiga benda ni kita pegang elok, ketika itu kita boleh beri ucapan. Contoh, depa wali ni, kita boleh beri ucapan pada ialah kita ni masyarakat majmuk keliling, mungkin jiran, kawan-kawan pejabat ramai yang Hindu kan, kita berikan ucapan pada dia, ucapan moga dia tu diberikan kesihatan yang baik, berikan kesihatan yang baik. Sempena hari depa wali ni kita tak sebut, kita tidak menyebut pengiktirafan kepada agama itu. Agama tu melibatkan akidah, i'tiqad. Kita berikan ucapan, semoga kamu tambah. Kita ni sebenarnya lagi satu, dia sesuatu yang kita nilai tu kita boleh tengok di banyak angle. Tengok kanan, kiri, depan, belakang. Kalau saya secara peribadi, saya melihat perayaan-perayaan yang melibatkan agamaan ni, sebenarnya ini merupakan ruang dan peluang untuk kita berdakwah. Satu aspek untuk kita berdakwah sebenarnya. Kita jarang kat sini, negara kita ni lah, mungkin setengah orang tu banyak, mungkin ada setengah orang tu jarang kita ni berdakwah dengan orang yang bukan Islam. Macam tuan-tuan yang ada ni, semua muka ahli-ahli syurga, semuanya percaya kan. Duduk dari jauh nampak Mati Asyarif percaya, muka percaya semua ahli syurga. Kita ni muka orang beriman semua ni. Ni kawan-kawan kita yang syurga besok ni lah, jiran kita semua orang beriman. Tapi apa peranan yang kita ambil untuk
kita berdakwah nak jadikan sahabat, kawan kita, pejabat, jiran kita yang kafir tu kita nak jadikan dia Islam. Tak ramai ambil peranan, ambil pot dekat situ. So dia punya perayaan-perayaan, majlis dia, sambutan-sambutan dia, sebenarnya ini kita ambil peluang. Satu dengan ucapan, dengan tiga tadi. Kita tidak mengiktiraf, kita tidak memuji, jangan guna simbol. Ada tiga benda. Kita buang tiga benda ni dalam bentuk ucapan kita itu, maka kita boleh mendoakan dia. Nabi SAW bermula daripada Mekah sampai Madinah, sampai Nabi tu wafat, benda paling besar dia nak betulkan akidah dia, betulkan tauhid tu. Kafir Quraisy, daripada kafir tu nak bagi dia jadi Islam je dulu. Jadi kita ambil peluang ni, kita boleh berikan ucapan, doakan dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan semoga kamu mendapat kesihatan yang baik dan berada pada jalan yang lurus. Kan? Ayat ni jangan melibatkan kita mempercayai. Kalau kita katakan semoga kamu berbahagia di hari yang diberkati ini, yang tu jangan. Itu bila kita sebut tu, itu ayat akidah. Tu kita nak beza tu. Ayat akidah dengan bukan ayat akidah ucapan. Apabila kita kata semoga kamu diberkati pada hari yang berbahagia ini, maksudnya kita mengiktiraf hari perayaan itu hari yang itu ayat akidah. Yang tu kita kena elak. Ayat-ayat begitu kita cuba twist. Wang tu kita ambil ruang dan peluang untuk kita buat pahala, untuk kita berdakwah, untuk kita buat pahala. Kita doa semoga kamu diberi kesihatan yang baik dan kamu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat begitu nampak jelas sikit, kan? Kalau beranilah. Kalau tak berani tak apa, jangan buat. Kalau ada kekuatan, kan? Sila tuan. Tak dengar lah. Ini yang perbahasan ulama' dia panjang. Kalau ulama' salaf, kalau ikut kitab ni lah yang jenis pendapatan, kalau ulama' dalam kalangan ulama' salaf, dia melihat dari sudut tekstual. Melihat tekstual tu jelas. Tekstual tu memang kalau ulama' salaf dia tolak tu totally. Apa yang melibatkan agama, akidah ni memang tak ada sebutan langsung, ucapan langsung untuk ulama' dalam kalangan ulama' salaf. Tengok straight, memang tak ada. Macam hari Deepawali ke Christmas ke apa, memang tak boleh cakap langsung, diam. Tapi kita ni masyarakat majmuk. Kalau kita tengok belah-belah Europe sana, Islam ni dia tak kuat, Islam kita sikit. Maka ulama-ulama belah sana dah lama dah keluar fatwa yang berkaitan membolehkan ucapan. Tapi itulah spek yang disebut tadi. Dia tidak melambangkan kita mengiktiraf agama, mengiktiraf agama tersebut, akidah pegangan dia itu. Kalau secara umum tu, yang tu dia boleh ditengok. Kalau macam kata selamat menyambut Kongi Pak Chai, semoga ayat sambungan dia tu kena ada. Ayat atas tu, wording tu kita nampak dia elemen akidah atas tu, kan. Tapi sambungan tu kita betulkan akidah dia. Ayat sambung tu penting. Kita beri letakkan satu sambungan yang memberi maksud, memberi faham kita mendoakan dia mendapat kesihatan, mendapat petunjuk, ataupun salah perkataan-perkataan lain yang boleh kita bina yang tidak melambangkan akidah pegangan. Yang tu kita kena create elok-elok. Bentuk begitu pun boleh, tidak menjadi salah. Kalau ulama salah pun memang tak bagilah. Masalah mesti dia kata apa-apa yang berkaitan dengan agama tu, segala ucapan tu memang dilarang keras. Jadi kita yang masyarakat majmuk ni kita kena ambil kira. Kemudian yang saya nampak tadi, sebagaimana saya sebut, kita kena ambil peluang tu untuk kita berdakwah. Doakan. Kita jangan doakan sahabat jiran kita. Kalau kita lepas salat kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, jiran aku sebelah ni siapa ke, Acong ke, Arumugam ke, kan. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau berilah hidayah kepadanya, berilah taufik kepadanya, moga dia terbuka hati untuk menerima Islam. Jangan kita buat, kan. Jadi bila mereka ada majlis-majlis perayaan itu, kita ambil ruang peluang doa kita sendiri dengan Allah Ta'ala. Itu satulah. Kemudian dalam ucapan kita tu memberi mesej yang sedemikian.
Tidak mesej yang menampakkan kita mengiktiraf agama dia itu. Yang itulah ayat tu kita kena create dengan cantik. Macam wording tu betul. Di wording tu nampak akidah kan. Tapi sambung tu kita kena buat satu sambungan ayat yang menampakkan kita mendoakan kebaikan pada dia, mendapat petunjuk dan hidayah, berada perjalanan yang lurus. Benda itulah kita kena berhati-hati. Dah ada dah. Tapi keyword dia tadi 3. Jangan kita mengiktiraf, jangan kita memuji. Ini aspek akidah, ataupun kita menggunakan simbol-simbol pada agama itu. Yang tu dilarang. Okey, boleh tuan ya? Dia melibatkan benda-benda akidah tu. Ya betul. Tu ayat yang pertama tu selamat menyambut hari Deepawali. Semoga dia selamat, dia sihat. Betul itu. Semoga kamu berada di dalam kesihatan yang baik dan mendapat petunjuk pada jalan yang lurus. Tu. Jangan dia ayat-ayat akidah kita memuji agama tu. Dia mata kita ni tuan-tuan, kita boleh jadikan mata kita ini adalah mata lebah, ataupun mata kita itu kita boleh jadikan mata lalat. Apabila mata kita tu mata lebah, kita akan tengok madu, benda yang baik-baik. Kalau mata kita mata lalat, kita akan nampak dia ialah sampah, penduduk mata kita. Tapi kita kena berhati-hati sebab kita bermain di jurang-jurang api neraka. Yang tu kalau dalam kalangan ulama salaf ditolak terus, tolak tepi tu, tak nak. Sebab benda ni memang kita bermain di jurang-jurang neraka Allah. Tapi sebabkan kita masyarakat majmuk dan dah banyak ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan di sebelah-sebelah Europe sana, dia ada ruang dan peluang untuk kita berdakwah, untuk memberikan perkataan-perkataan yang baik, maka kita berhati. Kalau rasa tak berani, takut, jangan buat kan. Tapi kalau ada rasa keyakinan, ada kemampuan, silakan kan. Cuma kena pastikanlah teks yang kita gunakan tu teks yang selamat, begitu kan. Okey, kita masuk pada muka surat 11. Atas tu tajuk dia, kata pengarang, menggunakan kemudahan masjid untuk keperluan di tempat lain. Menggunakan kemudahan masjid untuk keperluan di tempat lain. Kata pengarang, kesalahan yang berkaitan dengan masjid lain, yang lain, dia kata sebelum ni dah banyak dia sebut kan. Ni dia kata yang lain pula. Kesalahan yang berkaitan dengan masjid lain pula, dia kata adalah adanya sebahagian orang, bukan semua orang, yang suka mengambil pelbagai kemudahan masjid seperti kipas angin, penyapu, dan kadang-kadang pembesar suara, mikrofon pun diambil kan, speaker diambil untuk digunakan di tempat lain, misalnya untuk acara-acara umum. Imam Ibn Nuhas mengatakan termasuk di antaranya meminjam tika-tika masjid dan lampu-lampunya untuk dipergunakan dalam acara walimah kahwin dan pelbagai pesta. Hal itu tidak diperbolehkan. Dia kata la yajuz. Dia ada rujukan dia dalam kitab dia. Kalau kita tengok rujukan 32 tu dalam Tanbihul Ghafilin. Muka surat 267 disebutkan dalam Tanbihul Ghafilin. Kerana itu merupakan peralatan khusus untuk masjid. Okey, tengok ni. Menggunakan kemudahan masjid untuk keperluan di tempat lain. Sekarang ni bila kita tengok tajuk ni, dia kata menggunakan kemudahan masjid. Kemudahan masjid. Masjid apa dia? Seperti mana sebelum ni kita bahas, kita kena jelas dulu masjid ni dia ada hukum khusus dia. Hukum khusus untuk masjid, kesucian masjid kita kena jelas. Dia berbeza. Kalau negara kita, tempat kita ni, kita pihak masjid, pihak surau kita memang ada menyediakan kemudahan untuk ahli qaryah kita. Itu berbeza. Ada tika-tika yang dah tak pakai contohnya, ataupun memang ada tabung yang kita buat khusus untuk kita beli. Kita sini masing-masing nak buat kenduri kan, nak buat walimah, kita ada macam saya Surau Maksum dengan dia punya kemahnya, kursinya, meja, memang hak milik masjid ataupun surau, tetapi berbeza. Yang tu memang dikhususkan untuk ahli jemaah, untuk ada berbeza. Yang ni dia masuk dengan kat sini ni, masjid yang dimasukkan ini, saya kata pendekatan salah. Masjid sini tempat kita sujud. Tempat sujud apa tuan-tuan duduk ni?
Yang tak boleh ni, jangan ambil kipas ni. Kipas imam, tiba-tiba datang kipas imam ni ambil bawa balik rumah kan. Tengah hari panas ambil kipas imam, jangan bawa lawak gitu kan. Yang tu tak boleh. Ataupun ni memang guna yang ni, kapet ni kan, ada kapet memang orang guna untuk tempat semayang. Yang dimaksudkan kat sini, yang diguna pakai, memang dalam kawasan yang kita buat lane. Kalau kita tanya pengurusi, tanya imam, dia kata ini kawasan sujud. Dia kata masjid, kawasan yang tu jangan. Sebab dia ada hukum khusus dia. Yang tu kita kena jelas. Dia punya border, tempat khusus hukum yang dikatakan hudud, batas itu, yang tu kita kena jelas. Kena jelas. Jangan kita keliru dekat situ. Maka yang dalam-dalam ni jangan. Ini tempat orang semayang betul. Memang digunakan untuk semayang. Kipasnya, apa alat-alatan tika, sejadah guna, yang tu jangan ambil. Biasanya kalau nak ambil pun kita tak buat lapangan macam tu. Orang kita ni cuma pengarang ni dia bawa lah. Contoh benda tu berlaku mungkin dekat negara dia lah. Sebab pengarang ni orang Indonesia. Ada juga yang buat perangai macam tu. Dalam masjid tempat orang sujud ni, dia ambil bawa balik rumah, pulang balik macam barang dia kan. Tapi kita tidak. Kita kalau negara kita ni lebih kepada pihak masjid ataupun surau, kita memang ada menyediakan package sedemikian. Kan, barang-barang untuk jemaah, ataupun mungkin yang dah tak dipakai, kan, terpakai yang telah di meeting, diputuskan nak buat macam mana, yang tu dibolehkan. Cuma yang difokus dekat sini adalah yang dalam kawasan sujud. Yang tu kita kena berhati-hati. Jangan kita pandai-pandai bawa balik buat untuk majlis-majlis kita yang khusus. Kemudian kata pengarang, dia buat tajuk seterusnya, memasang jam yang memiliki bunyi loceng yang kuat. Memasang jam dalam masjid ni, masjid itu tentang masjid ini. Memasang jam yang memiliki bunyi loceng yang kuat. Itu juga dia kata Al-Albani berkata, tuan-tuan, bila sebut nama Albani ini memang ulama manhaj salaf, pendekatan tekstual dia cukup kuat. So bila kita baca tu, kena baca dengan kita memahami apa maqasid dia kata. Termasuk kesalahan adalah memasang jam dinding yang memiliki bunyi loceng dan memiliki bunyi detak yang teratur, seperti berdetaknya bunyi loceng milik Nasrani. Tengok apa yang dia nak bagi kita faham dekat sini. Bagus tuan-tuan ulama-ulama salaf ni. Tapi kita kena membaca tu dengan mata, itulah, jangan tengok dengan mata lalat. Kita melihat dengan mata lebah. Apa sebenarnya dia nak bagi kita faham dekat sini? Maksudnya dia melihat memang ada Nabi SAW masa kita mula-mula nak disyariatkan azan kan, macam mana nak panggil orang. Tengok orang Nasrani ni dia guna macam mana, orang Yahudi, orang Nasrani dia guna macam mana. Ada yang guna loceng, ada yang guna trompet untuk panggil orang. Tu dia maqasid dia dekat situ, dia nampak benda tu. Jadi dia tak nak kita orang Islam ada elemen-elemen sedemikian dijadikan adat, dijadikan kebiasaan. Itu pun dia note juga dekat sini, memasang jam yang memiliki bunyi loceng yang kuat. Saya rasa masjid surau sana ni dah banyak dah kita pasang apps yang ni, bila masuk azan tu ting ting ting. Adakah itu termasuk ke dalam ni? Yang tu kita nak bahas. Adakah yang tu termasuk dekat sini? Adakah maksud hadis itu cerita yang dimaqasidkan oleh Albani tu termasuk itu, dia kata. Sebab ditulis kat sini, termasuk kesalahan adalah memasang jam dinding yang memiliki bunyi loceng dan memiliki bunyi detak yang teratur, seperti berdetaknya bunyi loceng milik Nasrani. Jadi kalau kita memang ada apps tu, memang dia bunyi titik-titik, itu sekadar memberi masuk waktu. Dan bunyi dia dikata kat sini, jangan memasang jam yang memiliki bunyi loceng yang kuat. Jangan ada bunyi yang kuat. Bunyi yang kuat tu dia akan memberi gambaran seolah-olah itu dia kata Nasrani. Bagaimana dia nak panggil orang azan? Dia akan bunyi pasang loceng ring 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 ring. Kalau buat Yahudi pula ada yang guna trompet untuk panggil. Itu yang ada hadis yang sahabat mimpi diazankan azan tu kan, bagaimana macam azan. Jadi kita kena faham ini konteks dia tu. Dia tak nak
Albani kata dia tak nak kita ni ada tasyabuh dengan kaum Nasrani ataupun Yahudi. Man syabbaha biqaumin fahuwa minhu, kata Nabi. Kalau kita ni menyerupai sesuatu kaum agamanya, maka kita akan jadi seperti itu. Jadi dia nak elak kita dekat situ. Jadi kalau ada yang bunyi tu, yang kita pakai tu, adakah kita merasa benda tu sebagai tanda untuk panggil azan? Maksudnya dah berbeza. Azan dah tak ada, yang tu jadi panggil orang azan. Yang tu dia tak nak. Satu tadi di sudut Nasrani tanda, jadi kita dengar bunyi dah masuk azan. Tanda masuk azan tu dengar bunyi tu. Yang tu dia tak nak. Kita punya dah berubah dah. Kita punya kefahaman tu dah lari ke situ. Yang tu dia tak nak. Jadi kita kalau ada jenis bunyi macam tu, mungkin kalau bunyi tu kuat, sebab dia kata sini kuat, maksudnya bunyi tu kita perlahankan ataupun ubah daripada bunyi yang bunyi loceng, kita boleh ubahkan dia jadi zikir. Saya tak tahulah, ni kena orang IT lah yang pandai sikit benda ni kan. Sebab kita dah jadi macam common sense kita ting masuk waktu kan, dan kita pun jadi macam alah okey, tak salah kan. Saya tak kata benda tu salah, saya tak kata benda tu salah mengikut pandangan yang agak keras. Saya katakan kalau ada ruang dan peluang, mungkin kita orang IT ni pandai, dia kena ubah benda subhanallah, subhanallah. Kalau dia azan, bila tak azan pula kan, kita pakai azan situ je, nak suruh azan ubah jadi subhanallah kan. Tapi slow. Kalau bunyi juga macam tu, maksudnya orang IT yang kerti setting alat-alat elektronik ni slow kan. Ambil volume paling rendah, sekadar ada orang tahu untuk supaya Bilal let suruh azan, ataupun untuk penceramah berhenti ceramah. Kadang-kadang ada juga penceramah tak reti bahasa kan, bunyi tak berhenti-berhenti, orang suruh berhenti awal tak berhenti juga kan. Mungkin itu kena bagi kuat sikit lagi lah, itu case special case lah kan. Tapi maksudnya yang dia nak fokus ini sirut bunyi tu. So kadang-kadang kita bukan apa, zaman Nabi tak ada app-app macam ni, jadi kita tak terdedah dengan benda begitu. Tapi bila zaman kita ni ada, tiba-tiba ada, kita pun rasa seronok, ada tanda gini, punya best lah, ada begini. Tapi sebenarnya dalam waktu yang sama kita kena menilai juga di seluruh hukum. Okey ke bunyi ni? Adakah kita ambil, kita masjid, kita ada, saya letakkan, kita nak masuk tajuk ni, kita letakkan guideline khusus. Selagi mana dalam kawasan ni dia ada hukum kesucian masjid yang perlu kita jaga. Apa kita ada ni kan, ni kan dalam yang tu kita kena perlu tengok. Mungkin slowkan sikit bunyi dia. Kalau ada pandai orang IT yang boleh ubah dia punya bunyi dalam tu, dia buka apps tu, itulah lagi baik lah, saya nampak kan. Itu penambahbaikan yang boleh kita lihat, kita tengok lagi semasa ke semasa. Okey, habis tajuk tu memasang jam yang memiliki bunyi loceng yang kuat. Dia bunyi loceng kuat. Ada beberapa poin yang perlu kita highlight itu. Okey. Kemudian terusnya kata pengarang, menjadikan masjid sebagai jalan lewat. Jalan lewat ni maksudnya kita tempat lalu lalang. Kata pengarang, termasuk kesalahan juga adalah salah seorang dari kita yang menjadikan masjid sebagai jalan lewat, tempat lalu lalang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi SAW melarang perbuatan itu. Baginda bersabda, janganlah kalian menjadikan masjid sebagai jalan lewat, tempat kita lah lalu lalang, kecuali hanya untuk berzikir ataupun salat. Ini ada rujukan dan kitab. Contoh macam masjid kita ni, kita menjadikan masjid ni tempat kita lalu. Mungkin rumah kita belah sana, belah kiri kan. Setiap kali kita nak lalu, kita memparking slipper kita belah sini kan. Jadi kita nak keluar rumah je memang lalu dalam sini kan, lalu pergi keluar. Yang tu yang dilarang. Jadikan tempat lalu lalang lagi. Sempat tu saya sebut tadi, kita kena letakkan dulu bahawa apabila disebut masjid, dia ada hukum khusus dia, kesucian dia kita kena jaga. Jangan jadikan dia tempat lalu lalang. Kalau rumah kita ataupun kita menjadikan memang di tempat lalu dalam kawasan masjid yang diiktiraf oleh pengerusi, oleh imam, tu kawasan sujud, batas suci masjid yang terjaga. Kalau luar tak apa, bukan diiktiraf sebagai batas suci, yang tu kita kena jaga. Jadikan tempat lalu lalang, memang tu jangan. Okey. Kemudian dikata kat sini, terjadinya campur baur antara wanita dan lelaki di masjid. Kata pengarang, ini termasuk sebuah musibah yang telah bermaharajalela. Ada sebahagian orang yang bila ingin menghemat wang yang sedia ada, menghemat ni maksudnya menjimatkan yang menjimatkan wang yang sedia ada, pergunakan untuk membayar sewa hotel dan ruang itu dewan lah,
Dewan Perempuan mereka berkata kita adakan pestanya di masjid sahaja, dia kata. Dan niat mereka tentu bukanlah untuk menegakkan sunnah. Seandainya niat mereka ingin menegakkan sunnah, mereka tentu akan menegakkan yang wajib sebelum sunnah. Mereka akan berkomitmen agar anak perempuan mereka dan suami-suami mereka mengenakan pakaian yang syar'i. Namun yang berkembang dalam masalah ini adalah terjadinya percampuran, iaitu ikhtilat, dikata di sini, antara para pemuda dan pemudi di dalam rumah Allah, serta terjadinya banyak fitnah. Bahkan masalahnya semakin melebar kepada terjadinya pengambilan gambar dengan kamera dan video. Juga adanya nyanyian-nyanyian yang diharamkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ditulis kat sini. Ini ada juga berlaku di tempat kita ni. Untuk waktu solat tak ada masalah, kita memang ada kawasan perempuan khusus duduk elok kan. Ini dia kata terjadi campur baur antara wanita dan lelaki di dalam masjid. Kalau ada program-program yang melibatkan pertama dia kata orang nak buat majlis walimah ke atau pesta apa, jadi dia pilih masjid untuk jadikan tempat majlis tersebut. Masjid tadi kita kena jelas ya, kawasan sujud, kawasan semayang, bukan luar. Luar tu tak apa, ini kawasan sujud. Jadi bila diambil kawasan sujud, kawasan orang solat, kemudian berlaku ikhtilat, bercampurnya lelaki dengan perempuan duduk sekali semua, yang tu yang dilarang. Dan kita tengok zaman kita ni, maksudnya kalau imam ataupun pihak pengurusan masjid, kita ada je majlis yang dia buat majlis akad nikah kan. Biasa dia majlis tu, kena berhati-hati. Kalau boleh dari di sudut kita lah yang menguruskan masjid, bila dia buatkan majlis akad nikah, kita dah ada guideline dah. Contohnya keluarga ini, katakan Abu bin Ali nak buat akad nikah, kita siap ada satu borang. Okey, ni borang SOP yang perlu diikut. Dia kata okey, ni ada ni bahagian perempuan duduk belah sini, bahagian lelaki duduk belah sini. Yang tu di pihak kita yang mengurus masjid kena ada benda tu. Kita nak elak apa tadi yang dikomen oleh pengarang ni, berlaku ikhtilat. Berlaku ikhtilat. Jangan berlaku ikhtilat. Maksudnya ada boleh buat majlis tu bukan satu majlis yang salah. Tu majlis untuk majlis akad nikah, majlis yang baik, maka perlu kita guide kan. Yang lelaki belah sini jangan duduk sekali, jangan berlaku ikhtilat, kata. Kemudian itu yang pertamalah poin yang dia nak tunjuk tadi dari sudut ikhtilat. Kemudian dari sudut pakaian juga kena ada. Saya rasa dah ada lah kita ni. Semua masjid surau ada. Cuma kadang-kadang mungkin dari sudut detail pendetailan tu kadang-kadang diikut, kadang-kadang dilanggar lah. Kita bukan boleh nak kontrol semua orang, tapi at least di sudut pengurusan kita ada benda tu. Maksudnya kalau Allah Ta'ala tanya akhirat besok, kita boleh jawab lah. Kita dah ada dah poin-poin tu, kita dah buat. Kalau Allah Ta'ala tanya ini kenapa masuk dengan terbuka aurat, pakaian tidak syar'i ni, kita kata ya Allah, Tuhan aku dah buat, dan ya Allah kami pihak pengurusan kami dah buat. Ini SOP-nya. Yang tu je nak langgar, tu cerita lain. Kita kira akhirat kan. Kan adalah jawapan kita boleh jawab dengan Allah Ta'ala nanti kan. Okey, kemudian dia kata dekat sini di sudut ikhtilat, kemudian dari sudut pakaian, kemudian disebutkan ini juga, bahkan masalahnya semakin melebar kepada terjadinya pengambilan gambar dengan kamera dan video. Juga ada nyanyian-nyanyian yang diharamkan. Kalau nyanyian tu mungkin kita kalau selawat kan beza. Ini dia kata nyanyian yang diharamkan. Saya rasa tak berlaku kot. Tiba-tiba sini dipasang lagu kromo Metallica pula lepas akad nikah, tak ada kan. Orang tak buat itu, habis-habis pun dia selawat, tu melampau kan. Okey, kemudian dia kata isu mengambil gambar video. Gambar ni kalau ulama salaf dia memang tu. Zaman saya belajar dekat Mekah dulu, tahun 1997 tu dia ada lagi. Lalu tepi Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu dia tulis mamnu' taswir, banyak signage, dilarang bergambar, Zaman 1997, 1998, tuan-tuan yang mungkin pergi haji, pergi umrah tahun 90-an, mana boleh kita zaman tu kita handphone tak ada kamera lagi. Tu handphone nak besar tu 0011 kan, yang besar Nokia lama tu kan. Zaman tu handphone tak ada kamera lagi. Kalau kita pergi buat umrah ke haji ke, bawa kamera, nak masuk pintu masjid tu memang dia rampas, dia tak bagi orang masuk dalam. Mamnu' taswir,
dilarang. Banyak signage dilarang bergambar. Di hukum gambar ni memang ada hukum dia, tak boleh. Tapi sekarang ni tak boleh dah. Dia cabut semua benda tu dah, masuklah orang duk tawaf sa'i, duk buat itu live pula depan siap doa pun live lagi. Minta itu benda-benda bid'ah baru lah orang buat kan. Tu kena tengoklah, kena perjelas hukum tu macam mana, boleh ke tak boleh. Kena panggil imam kita, bagi bahas sikit imam yang fokus ni kat sini maksudnya masalahnya semakin melebar kepada terjadinya pengambilan gambar dan kamera dan video. Juga ada nyanyian. Kalau sudut gambar kita tu kita dengan beradab lah. Ada adab, kita ikut orang memang buat majlis nak akad nikah, kita dalam pandangan pendapat yang kita guna pakai dekat negara kita ni, dia tidak menjadi kesalahan. Kita kena tengoklah tu. Jelas. So kita mungkin ada berbeza cara memahami teks hadis-hadis tersebut. Saya nampak di aspek tu mungkin kita boleh berbeza pandangan. Cuma Saudi pun tak boleh kontrol dah sekarang ni. Dia masuk semua tu ikutlah lah. Polis-polis dia pun tengok je lah kan. Kadang-kadang dengan polis tu sekali pun lebih kurang kan, 2 kali 5 kan. Kan? Zaman dah berubah kan. Okey. Kemudian ditulis kat sini, kita ambil yang terakhir ya. Membaca Al-Quran di masjid dengan kuat. Kata pengarang, hal-hal yang mengganggu orang yang salat di masjid, maka itu adalah kesalahan besar. Kerana setiap kita bermunajat kepada Rabb-Nya, maka janganlah sekali-sekali suara seseorang berlebihan mengganggu yang lainnya. Memang ada hadis Nabi SAW satu ketika Nabi duduk dekat rumah. Jadi rumah Nabi itu betul-betul sebelah masjid Nabi ya. Rumah dia Nabi pula dia banyak guna jenis-jenis tirai. Jadi Nabi duduk dalam rumah, dia dengar ini waktunya adalah waktu fardi. Fardi ni maksudnya ibadat seorang-seorang, bukan ibadat ramai-ramai. Ibadat seorang-seorang. Mungkin lepas Isya ke ataupun pukul 9, 10 pagi, ibadat fardi masing-masing. Jadi Nabi dengar ada sahabat yang membaca Al-Quran, suara dia kuat, dia mengangkat suara. Nabi duduk sebelah, Nabi dengar, Nabi selak tirai Masjid Nabawi. Nabi tengok sebelah, Nabi memberikan pesanan kepada para sahabat. Nabi kata masing-masing kita ni berdoa, bermunajat dengan Tuhan. Dia kata. Jadi rendah, sebab dia kata Allah ni dia dengar kita punya permintaan. Jangan kita angkat suara kita menyakiti sahabat-sahabat kita yang lain sedang beribadah. Konteks dia di situ. Konteks itu. Sebab ni tajuk dia membaca Al-Quran di masjid dengan kuat. Kalau kita salah faham, dia boleh kita tergelincir memahami yang dia nak bawa ni. Maksudnya ketika mana kita ada contoh tuan-tuan, kita buat program, kita katakan masjid dibuka lepas Isya tiap-tiap malam minggu untuk siapa-siapa nak iktikaf, kita memang buka contoh, kita katakan. Jadi lepas Isya datang, yang tu baca Quran, yang ni baca Quran, yang ni zikir, ni solat. Ada seorang bukan main kuat lagi suaranya. Yang tu yang dimaksudkan dekat sini. Jangan kita bila kita buat amalan fardi seorang-seorang kita beribadat tu, kita mengganggu, menyakiti yang jadi Nabi dia kata, jangan suara kamu angkat suara sakiti jiran. Sebab orang lain nak berzikir, orang lain ibadat tu, kita rendahkan suara, dan Allah tu dia dengar dengan suara yang rendah. Kita tak perlu. Kalau kita seorang je dalam masjid tu tak apalah. Mungkin memang time kita nak pekik kan, tak apalah kan. Tapi bila kita tengok ada orang lain, tengok ada orang masuk kita kan, mungkin ada orang nak ngaji, dia selesa suara kuat sikit, tu tengok ada orang masuk, jadi turunkan suara dia. Time tak ada orang tak apa, mungkin suara dia lebih kuat sikit. Tapi bila tengok ada orang ramai, ketika itu amalan fardi ibadat sendiri-sendiri, maka slowkan suara itu. Kalau kita rasa alamak dah tak selesa lah kan, aku buat suara ganggu dia nak solat pula kan, so kita cari tempat parking lain yang suara kita boleh angkat sikit. Tu yang pertama, poin dekat situ. Kedua, dia berbeza dengan majlis yang kita buat secara khusus. Contohnya kita buat, sebab dia kata membaca Quran dengan suara yang kuat dalam masjid, kita membuat ihtifal tilawatul Quran kan, memang baca kuat kan, yang tu bacalah kuat. Jangan kita faham kat situ pula nanti kita salah, tergelincir. Yang tu memang ada majlis yang khusus, memang semua orang dengar, semua orang datang nak dengar dia baca Quran kan. Dengar apa? Para mutasabbih ni baca satu. So kita jelas itu. Yang tu yang perlu kita fahami. So bila kita baca tajuk ni membaca Al-Quran di masjid dengan kuat, seolah-olah dia katakan sini adalah kesalahan besar. Memang dia sebut sini
adalah kesalahan besar. Sebab apa? Memang ada hadis yang menyebut, tapi kita kena faham konteks dia tu bagaimana. So itulah pendekatan yang dibawa oleh pengarang ni, ulama salaf ni, pendekatan itu. Cuma teks kesesuaian dengan suasana itu kita kena menilai dengan kesesuaian yang terbaik suasana kita. Saya rasa sampai di situ tu untuk pagi ni kita berhenti pada muka surat 12 tu. Sila tuan. Azan kuat. Okay, baik. Soalannya, kita tengah sembahyang sunat, tiba-tiba azan terlalu kuat, kita rasa terganggu. Boleh juga berlaku begitu. Tapi kita kena faham, dia satu ada syiar. Dia sebelum ni kita dah bincang tentang mic. Dia yang boleh digunakan untuk bunyi kuat ni azan. Azan tu memang syiar. Syiar tu memang kena kuat. Bila dia azan, memang dah masuk waktu. Katakan masuk waktu pukul, katakan maghrib pada pukul 7. Pukul 7, 6.59 kita semayang sunat tahiyatul masjid baru masuk kan. Tiba dia azan, kita pun terkejut, lompat terus kan. Terlatah kan. Yang tu memang azan tu memang syiar. Kita tak boleh nak cut. Tu memang syiar. Tu memang kena azan, kena diteruskan azan. Tu kita kena sabar, dengar je lah antara dia habis azan. Satu. Kedua, kita solat tu solat sunat, bukan solat wajib. Itu adalah beberapa perkara kita terima. Tapi maksudnya dari sudut antara syiar yang azan tu dengan solat sunat itu memang waktunya untuk azan. Dia memang perlu dilaungkan dengan suara yang kuat. Itu tak menjadi kesalahan. Ini tadi kita tadi sudut dalam konteks Qurannya baca Quran tu, so kita kena lihat beberapa perkara majlis, amalan fardi, yang tu kita kena berhati. Saya rasa orang kita tak adalah buat perangai gitu. Cuma mungkinlah ada kadang terlepas ke kan, biar kita boleh peringatlah antara kita sama-sama. Saya rasa itu saja untuk pagi ni. InsyaAllah kita sambung. Saya sepatutnya first week tu clash dengan meeting. InsyaAllah bulan depan ni saya ada, insyaAllah kita teruskan pengajian kita tengok banyak menarik lagi lah isu-isu yang berlaku betul-betul di sekeliling kita berlaku. Kita tengok kita melihat ni dari sudut pandangan ulama salaf. Apa sebenarnya dia nak sampaikan? Ulama-ulama yang hebat, dia bawakan Al-Mani, dia bawakan kalam-kalam Ibn Taymiyah, tapi kita melihat konteks sebenarnya apa yang dia nak kita faham dengan baik. Cuma kita jangan tersasar dan bertepatan dengan suasana hukum semasa kita, dengan kerajaan negeri, agama di bawah sultan. Yang tu kita kena jaga dengan sebaik, insya-Allah. Saya situ untuk pagi ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi